Itu perkara yang wajib bagi mereka yang menjalani jalan tasawuf ini, dia kena lakukan. Pertama iaitu ialah lapar, kurangkan makan. Yang keduanya, kurangkan tidur, berjaga malam kerana ibadat. Yang ketiga yang mesti dilakukan, wajib bagi orang yang menjalani tasawuf, ialah as-sumtu, iaitu melazimkan berdiam diri, tak banyak cakap, tak banyak cerita, kecuali perlu saja, kecuali yang memberi faedah saja, kecuali yang menunjuk jalan baik saja, kecuali yang mengajak kebaikan saja. Berdiam diri dan tidak berkata-kata. Sayyidina Syekh Mustafa Al-Bakri rahimahullah ta'ala berkata, wa 'alal mubtadi ayyasmuta bilisanihi an laghwil hadis wa biqalbihi an jami'il khawatiri fi syai'in minal asya', fa in samata lisanuhu wa qalbuhu in kashafa lahu al-asraru wa intaqala ila maqamil muhadasati was sirriyati wa hadha sumtu yurisu ma'rifatal haqqi subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Mustafa Al-Bakri, seorang ulama tasawuf juga, hendaklah orang yang baru mula mengikuti jalan ini, orang baru nak mengikuti, baru mula-mula mubtadi macam kita ni lah, hendaklah menahan lidah daripada berkata-kata dengan perkara-perkara yang sia-sia. Jangan cakap yang bukan-bukan, yang sia-sia, yang tak ada pahala, jangan cakap. Dan menahan hati daripada segala lintasan mengenai sesuatu. Hatinya ditahan, jangan nak berangan-angan lah itu ini dan sebagainya. Hati tumpukan kepada Allah SWT saja. Kerana jika lidahnya dan hatinya bertahan daripada semua itu, nescaya tersingkaplah kepadanya segala rahsia. Kalau dia tahan lidah, tahan hati, maka Allah SWT bukakan rahsia-rahsia. Hatinya cerah, dia nampak, isyarat sikit aja dia faham. Kalau ibaratnya lah, kalau anak-anak kita begitu aja dia faham dah. Keluar lah tu, faham dah tu dah. Itu hatinya tu maknanya sudah dibuka oleh Allah SWT, mudah memaham. Itu ibarat kalau anak-anak lah. Yang kita ni apa juga berlaku di alam sudah tahu terjemahan. Allah bagi isyarat macam tu. Itu hati orang yang sudah cerah, dia macam tu. Tapi dengan syarat dia mengurangkan cakap yang sia-sia dan mengurangkan lintasan hati yang bukan-bukan. Ingat dengan Allah saja, maka Allah akan bukakan segala rahsia. Dan berpindahlah ia ke makam berbual dengan Allah SWT. Jadi hatinya dengan Allah saja. Bila tak ingat yang lain, Allah saja. Berahsia-rahsia itu, Tuhannya rahsia-rahsia itu di dalam hatinya. Jadi semua rahsia ketuhanan itu Allah SWT bagi, mudah dia faham. Berdiam diri itu akan mewarisi makrifat kepada Allah SWT. Orang yang kurang cakap, maka hatinya dia akan makin kenal dengan Tuhan dia. Dia makin cerah. Itu kata Mustafa Al-Bakri. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, wa amma sumtu fayatayassaru bil uzlati wal khalwati fa inna syarahal qalbi lil kalami azimun, khususan liman zaqa syai'an minal ilmi wal fitamu anhu syadidun, walakinnahu kasirul faidati azizul jadwa, wa fihi yatawajjahul batinu ilal ghaibi wa yu'ridu an hadhil hayatid dunya. Kata Al-Ghazali, adapun berdiam diri itu mudah dilakukan. Berdiam diri ini satu amal yang mudah. Tak ada apa-apa, tak ada belanja, tak ada apa. Berdiam saja, kurangkan cakap saja, itu mudah. Tak payah nak bangun bersahur apa saja, tak payah. Kalau puasa tu kena bersahur. Ini diam diri saja mudah dilakukan. Melalui menjauhi orang ramai. Jadi kurangkan kita bergaul dengan orang ramai, yang membawa kepada macam-macam sia-sia dan sebagainya. Cari kawan kita yang sama-sama ingat kepada Allah, taat kepada Allah. Dan berkhalwat, yang keduanya boleh jadi berkhalwat atau bersunyi-sunyi sendirian, duduk sendirian. Sekarang tak boleh duduk sendirian ruh dan jasmaniah, tapi kita bersendirian secara syu'uriyah, perasaan. Walaupun erok pekok keliling kita duduk,
tapi jiwa kita dengan Allah SWT. Kita sikit pun tak minat dengan apa-apa yang orang buat. Itu ya, itu dinamakan dia uzlah syu'uriyah, bukan uzlah badaniyah. Kalau zaman dulu boleh uzlah badaniyah, kampung jauh-jauh duduk sorang-sorang. Sekarang ni dah dalam masyarakat kita, taman apa semua rumah dekat-dekat, syu'uriyah saja kita uzlahkan, perasaan saja. Kerana kerakusan hati untuk bercakap itu amat besar, terutamanya bagi siapa yang telah merasai sedikit ilmu yang zahir yang menyebabkan gemar untuk bercakap mengenainya. Kalau kita tidak asingkan diri dengan masyarakat, kadang-kadang lidah kita suka nak bercakap. Lebih-lebih lagi dia kata, ilmu kita kadang-kadang tak sebanyak mana, tapi suka nak mewar-warkan ke orang. Ini kalau dalam pepatah orang tua, tuan-tuan, tin tu kalau dia kosong bunyinya kuat. Tin tu kalau diberisi air penuh tak bunyi, duk 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 itu aja. Tapi kalau dang 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 atau kosong, itu bahasa orang tua kampung. Jadi macam mana kita nak mengelakkan supaya tin tu jangan berbunyi walaupun kita tak berapa berisi? Jangan banyak sangat bersimbang bergaul dengan masyarakat yang membawa kepada sia-sia. Kita tambah untuk mengisi air tin tu bolehlah, biar dia berisi lama-lama dia tak berbunyi. Ataupun kata pepatah orang tua di kampung, macam meriam buluh lah, bunyi bukan main kuat, tapi sekali bunyi je pecah. Macam-macam orang masyarakat dulu bagi perumpamaan ya. Jadi jangan cari yang menyebabkan gemar untuk bercakap mengenainya, dan kita berpisah daripadanya amat sukar. Nak mengelakkan diri susah zaman kita sekarang, tetapi ianya mendatangkan banyak faedah dan sangat berguna. Tapi kalau dapat kita mengelakkan, kurangkan cakap itu, banyak faedahnya. Kerana berdiam diri itu menyebabkan hati tertuju kepada makrifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kata kalau diam, ingat kepada Allah yang gaib, iaitu makrifat Allah Subhanahu Wa Taala. Alam gaib dapat kita gambarkan bagaimana neraka, bagaimana syurga, bagaimana mahsyar, bagaimana hari kiamat, dan seterusnya, membelakangkan kehidupan di dunia yang hina dan menggemari kehidupan akhirat yang mulia. Seterusnya hati kita tak gemar dengan kehidupan dunia ini. Apa makna kehidupan dunia? Kehidupan dunia yang sia-sia ataupun kehidupan dunia yang tak ada pahala di sisi Allah. Itu kehidupan dunia. Kalau hidup di dunia membawa kepada pahala, membawa ada kebaikan untuk bekal di akhirat, itu bukan dunia, itu dinamakan dunia akhirat. Jadi biar bila kurang cakap, hati kita dapat mengelakkan itu semua, kemewahan hidup di dunia yang hina ini, dan kita gemar untuk hidup di akhirat. Itu jadinya kita buat berpahala saja. Kalau tak pahala dia tak buat. Begitu. Baik, itu wajib dilakukan oleh siapa-siapa yang ingin mengikuti jalan sufi. Itu yang ketiga. Yang pertama tadi, mestilah dia kurangkan makan. Yang kedua, kurangkan tidur. Yang ketiga, kurangkan cakap. Bukan tak bercakap, kurang. Kita tidak lebih. Tak jadi. Semua nak lebih saja. Berlawan pula tu. Yang keempat, kena khalwah, mengasing diri. Yang mengasing diri zaman kita sekarang macam mana? Tak zaman dulu. Zaman sekarang dunia terbuka. Mengasing diri, kalau badan diasingkan sana sini, ya, dunia ada di tapak tangan kita. Handphone semua ada dekat situ, internet semua ada, berita semua ada, macam-macam ada. Kalau asingkan diri, sekarang ni asingkan syu'uriyah, perasaan jiwa kita. Ya, macam mana khalwah ini? Iaitu menjauhi orang ramai dan bersunyi-sunyi sendirian dengan seluruh jasmani. Kalau dulu macam Imam Al-Ghazali, dia tinggalkan dia punya universiti Naisabur. Imam Al-Ghazali ini tuan-tuan, kalau ada yang mempertikaikan siapalah Imam Al-Ghazali, dia sebenarnya adalah TNC, Timbalan Naib Chancellor Universiti Naisabur. Kalau sekarang TNC lah, Chancellornya agung lah biasanya kan, tapi yang mengurus dia lah. Tapi bila dia nak menjalani jalan sufi, ditinggalkan universiti dia. TNC itu tinggalkan. Kalau ibarat gaji sekarang ni 35,000 tu tinggal. Tak pandang lagi dah, sebab dia nak membaiki jiwa dia.
khalwat, iaitu menjauhi orang ramai dan bersembunyi-sembunyi sendirian dengan seluruh jasmani bagi kalangan murid-murid, atau kalau baru murid-murid itu kena asingkan diri dulu. Atau kalau istilah orang-orang tasawuf itu kena bersuluk. Tapi bersuluk itu dalam masa tertentu, itu namanya latihan. Kalau boleh dah dilatih tu, jiwa dia dapat mengasing dengan masyarakat. Kalau nak suluk selama-lamanya, kena ke gua lah, tak tahu gua di mana, bawah jambatan ke, masuk dalam kalbat kolong ke apa, mana boleh. Jadi itu latihan. Yang suluk-suluk tu, itu latihan. Misalnya seminggu 30 hari, ada yang 40 hari, dijaga makanan, dijaga ibadat, itu latihan. Hatinya dikawal, itu latihan. Kalau yang kita baru-baru ni lah, murid-murid ni, ya, dan dengan hati nurani bagi golongan arifin. Tapi bila sudah sampai kepada orang arifin, orang yang kenal Allah, jasadnya tak payah lagi dah dia asingkan diri, jiwanya saja sudah berasing. Tapi kalau baru-baru ni, murid-murid yang baru ni kena asing dulu, itu ada latihan. Ikuti suluk, melatih, latihan. Tapi bila dah jadi nanti tak payah berasing. Nanti pula ada orang soal pula, Ustaz, Nabi SAW dia ada bersuluk ke Ustaz? Nabi SAW dia sudah maqam dia tinggi, dia badan dia tak payah diasing, duduk dalam masyarakat. Tapi yang kalau kita yang baru belajar ni, kena ikuti suluk. Atau jangan pula terus banding aja, itu maknanya orang tak tahu kaedah lah tu dia. Nabi itu ibarat kapal besar, dia lalu dalam laut bergelombang macam mana pun tak bergoyang dia punya kapal. Kapal kita baru kapal kolek gitu saja, masuk ke laut tenggelam terus. Jadi oleh situ kena latih suluk. Jangan tanya pula, Nabi ada suluk ke Ustaz? Kalau nak dikira suluk, di Gua Hira itulah Nabi suluk, dapat wahyu. Tapi kita tak kata suluk lah, sebab Nabi sudah sampai peringkat arifin, orang yang ma'rifatullah. Kita ni baru nak mencapai itu, kena ada latihan. Atau kadang-kadang tuan-tuan, kalau kita tak faham itu dia punya urutan, Nabi mana ada buat suluk, ini bid'ah semua ni. Jangan. Jadi bila bercakap macam tu, nampaklah orang tu tak faham. Kalau dia diam aja kan orang tak tahu dia tak faham, biar orang faham je. Tapi bila bercakap, jelaslah tak faham. Itu menunjukkan kebodohan kita lah tu, bukan menunjukkan kepandaian kita. Jadi kurang cakap tadi kan untung. Kalau bercakap ni, kalau betul ya okey, kalau salah KO. Jadi ya, kecuali orang yang sudah arifin, orang yang kenal Allah, dia tak payah jasmaninya berasing, duduk dalam masyarakat. Malah masyarakat akan berubah kerana dia ada dalam masyarakat, sebab dia membawa cahaya. Begitu. Jadi kita yang baru-baru ni kena latihan mengasingkan diri. Contoh saya buatlah majlis zikir, tuan-tuan. Kita kalau tak di majlis zikir, tak boleh zikir. Nabi di mana-mana dia boleh zikir, tak payah ada majlis zikir. Misalnya kan, itu kita dilatih, itu latihan. Jangan disalahkan pula. Jadi kita yang awam, yang baru ini, kita terpaksalah uzlah badaniyah untuk latihan. Tapi bukan selama-lamanya juga. Selama-lamanya kalau sekarang ni tuan, lagilah orang suka. Ustaz-ustaz tu tak ada dah, ada semua masuk dalam gua. Kita buat aja lah apa yang kita nak buat. Lagi sebab masyarakat sekarang dia lain. Jadi kalau Nabi dia membawa sinar, masyarakat jadi terang, jadi duduk dalam masyarakat boleh merubah. Kita ni kalau tak boleh merubah, jangan dirubah sudahlah. Tak boleh merubah masyarakat, tapi kita jangan dirubah. Biarlah macam ikan di laut masin, siang malam duduk di laut masin, berenang apa semua, tapi tidak masin. Kalau tak boleh menawarkan air laut, tapi kalau boleh menawarkan air laut, berenanglah. Mana dia pergi tawar air laut. Itu semua falsafah ulama-ulama tasawuf, tuan-tuan. Jadi faedah khalwat itu ialah untuk melenyapkan dari hati perasaan bimbang kepada yang lain daripada Allah SWT. Tujuannya tu untuk apa khalwat? Supaya hati tidak terikat dengan alam sekitar yang huru-hara dan sebagainya itu. Latihannya tu ya, agar hati itu semata-mata bulat tertumpu ke hadrat Allah SWT. Jadi latihanlah. Kalau dah biasa nanti, jangan tinggalkan masyarakat tu. Baiki masyarakat itu, bimbing masyarakat itu, cerahkan masyarakat itu, bagi sinar dia.
Yang lebih baiknya ialah murid itu berkhalwat di tengah-tengah suasana yang gelap. Kalau nak berkhalwat pula di tengah-tengah yang gelap, jangan terang, sendirian tapi terang. Skrin pun ada. Terang tak boleh juga. Skrin pun gambar-gambar macam-macam ada. Sekarang di tangan lah, handphone ada. Aku ni khalwat, usah duduk bawah jambatan sebab nak ikut supi. Tapi berita internet semua ada dalam tu. Minta maaf lah, pantai bugil pun ada dalam internet tu. Pantai bugil kata istilah bahasa lah. Bukan pantai itu bugil. Orang di pantai itu semuanya bugil. Itu kalau uzlah macam tu habislah. Betul, itu dalam gelap, agar tidak terlihat sesuatu yang mengganggu hatinya. Itu mengelakkan. Kalau istilahnya gelap tu maknanya tak ada gambar-gambar, tak ada. Andainya tidak dapat berkhalwat di tengah-tengah suasana yang gelap, hendaklah ditutupkan kepala dengan kain dan kedua mata dipejamkan. Tutup, tak boleh tutup, pejam mata. Nampak juga makin pejam makin jelas pula tu. Astagfirullahalazim. Kena banyak-banyaklah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ingat itu. Makin tutup mata makin jelas pula. Ketika itu seluruh anggotanya terpaku, tertumpu, tidak bergerak dan mendengarkan seruan Tuhan yang disertai dengan mata hatinya. Zikirlah Allah, 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 la ilaha illallah, subhanallah dan sebagainya. Dengarkan itu saja. Matanya tumpu kepada yang didengar saja. Jangan lagi dengar yang lain, pejamkan mata. Keindahan hadrat Tuhannya, keindahan Allah yang Rabbul Jalil. Nabi SAW telah diseru oleh Tuhan ketika baginda sedang berkhalwat di dalam Jabal Nur. Nabi berkhalwat ni, kalau nak katakan suluk itu, di Jabal Nur, di Gua Hira itu, dengan firman Allah SWT, Ya ayyuhal muzammil, wahai hambaku yang sedang berselimut. Diseru oleh Allah. Jadi dengan Allah saja. Dan surah Muddassir, Ya ayyuhal muddassir, wahai hambaku yang berkelubung. Tadi berselimut saja gitu, ini berkelubung terus, tutup muka. Itu maknanya Nabi dia berkhalwat begitu. Apabila dilakukan demikian semasa berkhalwat, disertai dengan berlapar. Tapi jangan berkhalwat tapi perut kenyang aja semua. Berkhalwat perut tadi lapar. Kemudian berjaga malam, berkhalwat pula tu tak tidur untuk ibadat, berdiam diri tanpa berkata-kata dan duduk dengan menghadap kiblat, atau dia punya adab menghadap kiblat. Bersih daripada hadas, ada wudu, hadas besar pun sudah dihapuskan dengan mandi, maka lidahnya pun menuturkan Allah, Allah, ataupun la ilaha illallah, atau segala zikir yang ditalkinkan oleh syekh kepadanya yang diajar oleh guru. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, apa-apalah. Kalau sekarang ni nak berlagu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terpulanglah. Masa duduk sendirian itu, dia menghadap kiblat, dia terus berbuat demikian dengan hati yang penuh tertumpu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ingat benda-benda lain. Sementara telinganya mendengar zikirnya itu, dengar, matanya tutup tadi. Yang dia nampak iaitulah keagungan dan kebesaran Allah dengan mata hati saja, bukan nampak dengan mata kasar. Allah, Allah, sehingga lidahnya menjadi biasa dengan zikir tersebut, dan zikir itu mengalir daripada lidahnya tanpa sebarang ikhtiar daripadanya. Bila sudah biasa tuan-tuan, dia menyebut Allah, Allah sajalah, apa-apa juga Allah saja, tak lupa. Dah dia mengalir otomatik macam tu, dah otomatik dah dia. Kemudian daripada lidahnya zikirnya itu terus turun ke hati yang mengulang-ulang pula zikirnya. Jadi di hati naik ke lidah, lidah turun hati, hati bawa lidah, lidah turun ke hati, hati bawa lidah turun ke hati, begitulah. Pusingan dia tu bila dia sudah jadi. Zikir itu dilakukan secara berkekalan di dalam khalwat itu. Jadi dalam dia bersendirian itu zikirnya berterusan, sebab tak ada kerja lain lagi dah. Apabila hati terdiam daripada berzikir, diulangkan zikir itu dengan lidah. Hati katakan dia terhenti, ungkap kali dengan lidah, Allah, 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 biar turun pula ke situ. Hati pula ajak pula ungkapan tu, Allah, Allah. Dia pusing macam itulah hingga disampaikan ke dalam hati. Kemudian lidah berdiam di atas dan terus berkeadaan begitu, lidah pula yang diam.
Tadi hati diam ditolong oleh lidah, ini lidah pula diam. Terus berkeadaan begitu sehingga terhapus segala huruf zikir di dalam hatinya. Jadi tak ada lagi dah huruf alif lam lam ha tu, tak ada lagi dalam hati, dah penuh keagungan dan kebesaran Allah. Itu maknanya orang tu sudah ma'rifatullah, yang tak ada bahasa nak diungkapkan. Siapa yang tahu saja dia tahu, siapa yang merasa saja ya dia merasa nikmatnya. Tak ada bahasa nak diungkapkan. Dan segala zikrullah di dalam hati itu semata-mata kerana mengingat Allah Ta'ala yang suci daripada huruf dan daripada berbilang-bilang. Tak ada huruf-huruf, tak ada ditulis. Allah itu dia punya simbol saja, tapi Allah bukan macam alif lam lam ha itu, bukan. Dalam hatinya sudah padat, sudah penuh dengan itu, mantap, sudah jadi kalau dibiasakan dengan lidah. Itu tujuannya yang uzlah, tujuannya yang suluk, tujuannya untuk mengasingkan diri itu, untuk melahirkan itu. Kalau sudah jadi dia duduk dalam masyarakat, macam mana pun hatinya dengan Allah juga. Walaupun bekerja, walaupun buat apa semua tu hatinya dengan Allah. Kalau macam ni lah tuan-tuan, kehidupan kita kan sempurna, kerja kita baik, kerja kita tak kira lah duduk jadi apa juga pun. Itu dinamakan dia hablum minallah, hubungan dengan Allah tidak menjejaskan hablum minan nas. Bila hablum minan nas tidak menjejaskan dia hablum minallah, dua-dua itu serangkai. Sebab semuanya dia datang daripada Allah. Walaupun kita membuat urusan kehidupan dunia dengan siapa juga pun, kita ingat dengan Allah yang memberikan segala-galanya. Sebab kita mengurus ni adalah mengurus dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua yang kita urus ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu hablum minan nas, pengurusan pentadbiran alam kita ni tidak pernah menjejaskan kita lupa kepada yang menjadi dan pencipta alam. Itu orang sufi macam tu tuan-tuan. Kalau saya nak sebutkan macam mana contoh pengurusan Nabi kita Muhammad SAW, itu barangkali dia dapat wahyu Ustaz. Tak payah Nabi lah. Sahabat Nabi Abu Bakar, khalifah pertama lepas Rasulullah SAW, macam mana dia mengurus mengendali dunia pada ketika itu? Sebab dia berhubung dengan Allah SWT, tak pernah lupa dengan Allah. Abu Bakar siapa dia? Orang kaya, jutawan, mana boleh lawan dengan kekayaan Abu Bakar? Tapi dia tak pernah lupa dengan kerja-kerja dia menguruskan kekayaan itu semua dikendali dengan baik, kerana itu datang daripada Allah SWT, bukan dia punya. Masya Allah. Itu tuan-tuan, kalau kita pahami tasawuf ni tuan-tuan, menyelamat dan menyelesai semua masalah. Yang jadi huru-hara ni sebab tak ikut tasawuf tu lah. Masya Allah. Baik, itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Umar Abdul Aziz, semua khalifah-khalifah tu orang-orang sufi semua. Apa yang diurusnya tentang alam pengurusannya cantik. Sebab dia, hati dia bergantung dengan Allah, bukan bergantung dengan alam, dengan dunia. Sebab alam dengan dunia ini semuanya makhluk Allah SWT. Atau kalau sifat 20 tuan-tuan, ibtiqar kullu ma'adahu ilaihi, seluruhnya lain pada Allah SWT, semua berhajat kepada Allah SWT. Barulah hidup kita macam mana kita jalankan. Itu nak dikatakan menyeleweng, itu nak katakan rasuah, itu nak katakan menipu, tak timbul. InsyaAllah. Dah semangat pula Ustaz ni tengah hari Jumaat. Baik, sikit lagi dah sampai. Okey, lagi 5 minit ke 10 minit. Ketika itu terjadilah syuhud. Bila dia dah ingat dengan Allah di hati, dia syuhud, bersaksi betul-betul. Hatinya menyaksikan kewujudan dan kebesaran Allah. Itu yang kita sebut asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kalau tak dihayati itu tuan-tuan, asyhadu tu di lidah ajalah, di hati langsung tak ada. Kita tak mau macam tu. Kalau dah asyhadu, aku bersaksi, bukan bersaksi dengan mata ini, itu lidah yang menyebut hati kita. Jadi bila orang sampai macam tu, terjadilah syuhud kepada zat Allah Ta'ala semata-mata, yang tiada berbentuk rupa, tiada berwarna, dan tidak menyerupai sesuatu yang baru, sehingga dia panak, dia merasa diri dia tidak ada walaupun dia ada. Walaupun dia sembahyang, dia tak rasa dia sembahyang. Apa sebab? Sebab yang menggerakkan dia sembahyang siapa? Hati dia yang mahu tu siapa? Semuanya dari Allah SWT. Itu nak timbul bangga, nak timbul takabur, tak ada tuan-tuan. Orang tasawuf tak ada. Walaupun lahiriah syariatnya sama dia buat, tapi hatinya lain. Sebab dia, walaupun dia ada, tapi dia rasa tak ada. Panak dia dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala.
Masya Allah. Kita bila buat apa-apa nampak ni siapa yang buat ni, lupa dengan la ilaha illallah. Tak ada Tuhan yang sebenar-benarnya wajib kita akui dan kita sembah kecuali Allah saja. Kenapa nak mendabik dada kita? Kita langsung tak ada apa-apa. Itu peranan tasawuf tuan-tuan, peranan tauhid dan tasawuf macam tu. Panah dia daripada sesuatu, daripada dirinya sendiri. Diri sendiri pun walaupun ada, tapi dia rasa tak ada. Yang ada hanya Allah SWT saja, dan tiada yang wujud selain daripada Allah SWT. La ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Tak ada yang wajib ada disembah kecuali Allah saja. Kita ni pun tak ada. Sebab ada kita ni ada yang baru. Dulu sebelum ada tak ada, lepas ada ni nanti tak ada pula. Mana nak katakan ada? Ada yang hakiki, tidak ada awal, tidak ada akhir. Itu yang panah kita rasa. Tak rasa diri kita ni ada. Jauh sekali nak berbangga. Inilah kemuncak martabat arifin, orang-orang yang kenal dengan Tuhannya, dan muqarrabin, dan orang yang dekat dengan Tuhannya. Apabila di dalam khalwatnya itu ternampak sesuatu datang, maka janganlah dihiraukan, dan taklah semata-mata ingatkan kepada Allah SWT. Pada ketika itu pula tuan-tuan, ini dia punya urutan lah, kesan daripada mengikuti kewajipan tasawuf tadi sampai peringkat itu, diuji pula kita. Macam-macam datang, jangan dilayan itu. So, itu semua makhluk Allah SWT. Tak ada bandingan. Mukhalafatu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah SWT. Kalau ada boleh kita gambar, itu bukan Allah SWT. Ujian-ujian kadang-kadang datang macam tu. Inilah yang dipermankan oleh Allah SWT dalam suratul An'am ayat 91. Qulillah summa zarhum fi khawdihim yal'abun. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, semata-mata Allah sahaja. Kemudian biarkanlah mereka yang selain daripada Allah Ta'ala itu di dalam urusan mereka bermain-main. Dia datang kadang mengganggu kita, biarkan dia itu, jangan dilayan dia. Kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Yaitu janganlah ingat selain daripada Allah Ta'ala, dan taklah ingat semata-mata akan Allah Ta'ala yang wajibul wujud, lagi mutlak kewujudannya. Itu tauhidnya kena betul juga dekat situ. Demikianlah yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan seterusnya beliau berkata, wa yulazimu dzikra tulal umri fa'asahu yurzaqu ayyakuna min mulukid darain wa yankashifu lahul haqa'iqu fayara ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar fa in lam yakshif lahu syai'un falyudawim alaihi fa innahu inda nasiyati malakil mauti alaihi salam yankashifu lahu zalika wa yasilu ilal maqsud. Sedikit lagi saya nak terjemahkan ini, ya. Sayugialah bagi orang yang mahukan kemenangan di dunia dan di akhirat. Melalui jalan tasawuf ni nak menang di dunia dan menang di akhirat. Kalau bahasa sekarang tuan-tuan, kena bijaksana dan bijak sini. Kalau bijak sini saja, bijak sana tak bijak, rugi. Dia mestilah bijaksana di akhirat dan bijak sini di dunia juga bahagia kita. Siapa yang nak menjalani itu, kata Al-Ghazali, dia mengamalkan zikrullah itu sepanjang hidupnya. Bukan majlis zikir saja, sepanjang hidupnya. Mengurus apa juga ingat dengan Allah SWT. Semoga dikurniakan Allah Ta'ala menjadi dari kalangan raja-raja di dunia dan raja-raja di akhirat. Bukan rakyat lagi dah, dia nanti diangkat menjadi raja di dunia dan dari akhirat di sisi Allah. Di sisi kita raja itu pula lain pula, ada istana pula. Dan semoga disingkapkan kepadanya ilmu hakikat. Allah bukakan ilmu hakikat, ilmu yang sebenar, yang menyebabkan dapat melihat apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Mata tak lihat tapi dia yakin. Surga kita pernah tak tengok? Tak pernah, tapi hatinya sudah yakin surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Neraka tak pernah kita lihat, tapi hatinya sudah yakin begitu hebatnya siksa neraka yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mata hati dia. Mendengar apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan memperolehi apa yang tidak pernah dilintas oleh hati manusia. Jika tidak disingkapkannya demikian itu kepadanya, maka ia hendaklah mengamalkan zikir itu seterusnya. Nescaya akan disingkapkan juga. Katakanlah, dah berzikir banyak Ustaz dah, berbulan-bulan, bertahun-tahun tak nampak juga lagi. Jangan berhenti. Itu Allah SWT kurniakan, belum dikurnia. Jangan pula Allah setahun dah berzikir tak berhenti, tak nampak-nampak pun. Tunggu. Amalan zikir itu bukan nak melihat itu, melihat itu kurniaan tambahan. Amalkan zikir itu seterusnya, nescaya akan disingkapkan juga dan disampaikan maksudnya, walaupun ketika malaikat malakal maut mencabut nyawa.
akhir nanti sebelum lakal maut tarik nyawa dia dah nampak keyakinan dia. Mudah-mudahan mati dengan husnul khatimah. Zakat itu saja dulu. Wallahu a'lam. Kalau sampai peringkat nanti akan datang kita sambung lagi tuan-tuan. Jadi artinya wajibnya ada 4 juga, rukunnya ada 5, wajibnya ada 4. Pertama, kurangkan makan, kurangkan cakap, kurangkan tidur. Kemudian yang keempatnya, yang pertama tadi ada 4 ya. Pertama, kurangkan makan. Yang kedua, kurangkan tidur ibadat. Yang ketiga, kurangkan cakap. Kemudian yang keempatnya, cuba berkhalwat bersendirian. Jadi zakat itu dulu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengah hari Jumaat kita baca ni tuan-tuan, masya-Allah. Hari yang baik, Sayyidul Ayyam. Jadi tak ada pertanyaan tuan-tuan hari Jumaat. Kalau kuliah hari Senin tu nanti ada pertanyaan. Jadi kita tangguh dengan surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.